Tamadun India. 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 Tamadun ini boleh dibahagikan kepada beberapa zaman, iaitu zaman prasejarah, zaman Veda, zaman dinasti Maurya, zaman Empayar Gupta, zaman kerajaan Islam, zaman penjajahan Portugis dan Belanda, zaman pemerintahan British dan zaman merdeka. Konsep tamadun India. Tamadun India merangkumi dua bahagian utama benua kecil India, iaitu Indo-Arya yang berpusat di India Utara dan Dravida berpusat di India Selatan. Kedudukan geografi tamadun India. Benua kecil India terletak di antara Lautan Hindi dengan Pergunungan Himalaya. India boleh dibahagikan kepada dua bahagian yang besar, iaitu Utara dan India Selatan. Sempadan yang memisahkan di antara utara dan selatan India adalah Pergunungan Vindhya. Suatu yang menarik tentang tamadun ini ialah kedudukannya yang bersebelahan dengan tamadun Parsi di sebelah barat, bahagian timurnya pula disempadani oleh tamadun Cina. Keadaan geografi boleh dikatakan sebagai salah satu faktor yang menyebabkan perkembangan kebudayaan masyarakat India Utara dan India Selatan agak berbeza. Ia berbeza dari segi bentuk rupa fizikal, budaya, bahasa dan amalan-amalan keagamaan. Masyarakat Indo-Arya. Bahasa Sanskrit bahasa utama dalam kumpulan bahasa-bahasa Indo-Arya. 4 buah Veda iaitu Rig, Yajur, Sama dan Atharva adalah karya-karya puisi yang berbentuk mantra atau mazmur yang menjadi pegangan kuat bagi masyarakat ini. Keempat-empat Veda atau kitab ini mempunyai pengaruh yang kuat dalam aspek pertama, pemikiran, yang kedua, amalan, ketiga, kepercayaan dan kehidupan masyarakat Indo-Arya. Masyarakat Dravida. Masyarakat Dravida berbahasa Tamil yang merupakan asas untuk semua bahasa Dravida. Kepercayaan, pemikiran serta amalan masyarakat ini adalah berasaskan ajaran mazhab Saivism dan Vaishnavism yang banyak dibicarakan dalam puisi klasik Sangam. Masyarakat dan budaya. Masyarakat dan budaya dibahagikan kepada dua golongan besar berdasarkan kepada bahasa, iaitu Indo-Arya dan Dravidia. Dari segi demografi, Indo-Arya menetap di utara India dan orang Dravidia di selatan India. Untuk sistem keluarga, tujuan berkeluarga adalah untuk mendapatkan teman sokongan dari segi fizikal dan rohani serta mendapat zuriat ataupun keturunan. Mengamalkan sistem keluarga bersama yang mana keanggotaan berdasarkan lelaki yang seketurunan, isteri serta anak yang belum berkahwin. Sistem keluarga tamadun India turut disokong oleh semangat kepentingan bersama dan harta dikongsi bersama. Perpaduan pula dibentuk dengan nilai kasih sayang. Sistem keluarga tamadun India ini dipelihara oleh dua aspek, iaitu asrama dharma dan juga purusarta. Asrama Dharma. Ia menjelaskan tentang 4 tahap yang dilalui oleh setiap manusia, iaitu tahap pertama Brahmacharya, tahap kedua Grihastha, tahap ketiga Vanaprastha dan tahap keempat Sannyasa. Purusarta. Ia menjelaskan 4 objektif mulia dalam kehidupan yang harus diamalkan oleh manusia, iaitu objektif pertama mulia aram atau dharma, objektif kedua mulia porul atau arta, objektif ketiga mulia inbam atau kama, dan objektif keempat mulia moksha atau vidu. Kedudukan wanita dalam masyarakat Indo-Arya. Pada zaman Veda awal, kaum wanita dihormati dan diberikan kebebasan serta kesaksamaan seperti kaum lelaki. Mereka dapat membawa mazmur-mazmur suci serta kitab-kitab suci. Selain itu, mereka juga diberikan peluang untuk mendapat pendidikan yang sama. Namun begitu, pada zaman Veda kemudian dan selepasnya didapati kedudukan kaum wanita merosot dan banyak sekatan dikenakan ke atas mereka. Selepas kehadiran dan pengukuhan kuasa British di India, pergerakan-pergerakan reformasi Hinduisme telah membawa mengenai masalah kedudukan wanita terhadap pihak British supaya ia dapat dihalang atau diketepikan dengan meluluskan undang-undang. Dengan kerjasama pergerakan-pergerakan reformasi, kedudukan wanita dapat dipulihkan pada kurun 19 dan kurun 20. Kedudukan wanita dalam masyarakat Dravida.
Pada zaman Sanggam, kaum wanita diberikan kedudukan yang tinggi dalam masyarakat India Selatan. Sifat keibuan yang ada pada mereka dihormati, disanjung dan dianggap sebagai suatu nilai yang mulia. Kedudukan kaum wanita mulai mengalami kemerosotan selepas zaman Sanggam. Masalah kemerosotan ini dapat diatasi atau dipulihkan semula selepas kedatangan dan pertapakan kuasa penjajah khasnya kuasa British di India. Bahasa dan kesusasteraan terdiri kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan bahasa dan kesusasteraan Sanskrit Indo-Arya. Dalam kumpulan bahasa, bahasa-bahasa India dibahagikan kepada dua rumpun keluarga bahasa, iaitu bahasa-bahasa Indo-Arya dan bahasa-bahasa Dravida. Manakala dalam kesusasteraan Sanskrit Indo-Arya terbahagi kepada dua kategori, iaitu kesusasteraan Vedic dan kesusasteraan epik. Dalam kesusasteraan Vedic terdiri daripada Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda dan Atharva Veda. Manakala dalam kesusasteraan epik terdiri daripada Epik Mahabharata, Bhagavata dan Epik Ramayana. Kesusasteraan Dravida. Terdapat dua jenis kesusasteraan, iaitu kesusasteraan Dravida dan kesusasteraan Sanggam. Dalam kesusasteraan Dravida terdapat Aidiram dan Agatiyam. Manakala dalam kesusasteraan Sanggam terdapat puisi Aham, puisi Puram, Tirukural dan Naladiyar. Agama dalam tamadun India. Dalam sesebuah masyarakat dan tamadun, perbincangan berkenaan persoalan kepercayaan dan nilai menjadi begitu penting dan sesuatu yang pasti dititik beratkan. Keadaan ini berlaku kerana melalui sistem kepercayaan dan nilai itu, ia dapat membentuk suatu identiti tersendiri dalam sesebuah tamadun. Agama Hindu. Terdapat 5 prinsip utama dalam agama Hindu, iaitu: yang pertama, kewujudan Tuhan yang tunggal. Kedua, manusia itu suci. Ketiga, perpaduan melalui percintaan. Keempat, harmoni agama. Dan kelima, pengetahuan tentang sungai yang suci, kitab yang suci dan mantra yang suci. Di samping itu, terdapat 10 disiplin yang bersifat sejagat yang diamalkan dalam agama Hindu ini, iaitu kejujuran, satya, kesederhanaan, ahimsa, tidak berzina, brahmacharya, tidak merompak, asteya, kesucian, aparigraha, kebersihan, ahauca, kepuasan, santosh, mengkaji kitab swadaya, penjimatan, tapas dan doa puja. Seterusnya adalah agama Buddha. Ajaran Buddha yang mengutamakan Dhamma bahasa Pali atau Dharma bahasa Sanskrit merangkumi 4 kebenaran mulia, iaitu penderitaan itu universal, dukkha, ada punca segala penderitaan, penderitaan itu boleh diatasi, ada cara untuk mengatasi penderitaan. Segala penderitaan ada puncanya. Buddha menyebutnya sebagai roda empirik yang mengandungi 12 rangkaian, iaitu kecuaian, kecenderungan, kesedaran tentang kuasa karma, nama dan bentuk, 5 organ deria dan minda, hubungan antara deria dengan objek, sensasi, nafsu, bergantungan kepada pewujudan, bertekad untuk lahir, kelahiran, usia tua dan kematian. Ajaran Buddha juga telah mengesyorkan 8 jalan mulia untuk mencapai nirvana. 8 jalan mulia tersebut ialah pandangan yang betul, aspirasi yang betul, pertuturan yang betul, kelakuan yang betul, kehidupan yang betul, usaha yang betul, minda yang betul, konsentrasi yang betul. 8 jalan mulia ini adalah untuk mengatasi samsara, iaitu sengsara, kitaran kelahiran semula. Maka seseorang harus menghindari karma dengan menjauhi diri daripada perbuatan jahat. Agama Jaina. Agama ini diasaskan oleh Nata Puta Vardhamana yang digelar sebagai Mahavira, yaitu pahlawan besar. Agama Jaina mempunyai banyak persamaan dengan ajaran-ajaran Upanishad dan Buddhisme. Agama ini mementingkan undang-undang, sebab dan akibat yang dipercayai menentukan kelahiran semula roh-roh individu. Ini menunjukkan konsep karma dan samsara yang terdapat dalam Upanishad amat penting kepada agama Jaina. Agama Mahavira mengandungi 9 prinsip-prinsip asas atau Nava Tarva, yaitu: yang pertama, jiva, yaitu roh terdapat dalam semua benda.
yang bergerak dan bernyawa termasuk tumbuhan dan ia adalah kekal abadi. 2. Ajiva, iaitu benda-benda yang tidak bernyawa. 3. Asrava, iaitu daya penarik. 4. Papakarma, itu dosa hasil perbuatan yang jahat. 5. Punya karma, yaitu pahala hasil perbuatan baik. 6. Banda, yaitu ikatan roh dengan keinginan dan kejahilan. 7. Samvara, yaitu menahan pengaliran karma. 8. Nirjara, yaitu penghapusan karma. Dan yang ke-9, Siddhi, yaitu pelepasan dari kelahiran semula. Agama Sikh. Agama Sikh diasaskan oleh Guru Nanak yang merupakan seorang Kshatriya Hindu yang dilahirkan di Punjab. Antara ciri-ciri Islam yang terkandung dalam ajaran agama Sikh ialah menolak penggunaan patung sebagai gambaran Tuhan yang transendental. Dan Tuhan adalah kuasa terkuat yang memberi kurnia menurut kehendaknya. Ciri Hinduism juga terdapat dalam agama Sikh, seperti konsep kelahiran semula atau dikenali sebagai reinkarnasi di dalam agama Hindu, Maya, karma dan guru. Selain itu, agama ini menekankan bahawa perkara-perkara seperti kekayaan, pertalian keluarga dan pelajaran. Sumbangan tamadun India terhadap peradaban manusia. Di Asia Tenggara, sumbangan tamadun India dalam interaksinya dengan tamadun-tamadun tempatan dianggap oleh sesetengah cendekiawan sebagai sumbangan hasil daripada Hindu-Nisai dan India-Nisai. Walau bagaimanapun, istilah India-Nisai lebih tepat bagi merujuk kepada perkembangan keseluruhan bentuk sumbangan yang diterima daripada tamadun India. Penggunaan istilah Hinduisasi didapati bukan hanya membataskan sumbangan berasaskan Hinduisme, tetapi juga sukar menjelaskan pembahagian kesan di antara agama Hindu dan Buddha. Antara pencapaian dan sumbangan yang telah dilakukan oleh tamadun India terbahagi kepada dua, iaitu pencapaian dalam bidang seni dan pencapaian dalam bidang sains. Dalam pencapaian bidang seni dan kehidupan masyarakat India tidak pernah dapat dipisahkan. Tamadun India telah mencapai kecemerlangan dalam bidang kesenian yang boleh diringkaskan seperti seni halus, drama, seni lukisan, tarian dan juga seni bina dan seni ukir. Bagi pencapaian dalam bidang seni, iaitu matematik, fizik, kimia, astronomi dan kalender, logam dan juga perubatan.